Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Terima kasih sahabat saya Al-Fadil Ustaz Herman Sudil selaku perantara majlis pada malam ini. Yang saya hormati Datuk Dr. Aman bin Haji Rabu dan Kesihatan Negeri Johor. Yang saya hormati juga Dr. Hajah Khatijah binti Abu Bakar, Pengarah Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Seterusnya yang saya raikan juga yang bahagia Dr. Muhammad Fathi Zaki bin Muhammad Zakaria, Pengarah PKRC Pasir Gudang. Yang tidak dilupakan juga Puan Farah Faridah Bapti selaku Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Ihsan Johor. Yang diraikan seluruh petugas barisan hadapan dan warga pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC ditutup, barisan kerelawan Pertubuhan Ihsan Johor, seluruh para pelayar yang menonton siaran ini dari utara kita doakan moga sejahtera, yang dari timur didoakan terus makmur, yang dari barat didoakan mendapat berkat, yang dari selatan didoakan dapat keampunan. Salam muafakat Johor dan salam makmur Johor. Alhamdulillah malam ini telah ditentukan oleh Allah. Saya sekadar penceramah interim pada malam ini menggantikan Datuk Ustaz Kazim Ilyas yang ditakdirkan tak dapat bersama dengan tuan-tuan. Namun program asalnya pun program bual santai bersama Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Tapi tak apalah, kata orang tua, dia rotan akar pun sekat-sekat rotan dipukul ribut senjakan. Saya tidak menaruh intan, hanya tembaga buruk aja pada saya. Balak baru, balak muda, dibuat yang tidak berteras, nak dibakar pun tidak berbara. Tapi setakat nak rebus mangkuk Maggi bolehlah sikit-sikit. Mudah-mudahan walaupun berstatus penceramah interim, moga-moga ada manfaat pada malam ini. Kita nak membicarakan berkenaan tentang keluarga sakinah. Seperti yang kita semua maklum, kita masih dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional ini, dan tanpa kita sedari hari ini sudah lebih daripada setahun kita berada dalam tempoh kordon saniter seperti ini ataupun circuit breaker seperti ini. Malaysia panggil kawalan pergerakan lah. Dan baru-baru ini Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan keputusan sidang khas Majlis Keselamatan Negara untuk dilaksanakan pula PKP 3.0 sehingga 14 Jun 2021 nanti. Malam ni kita tak nak cerita pasal pandemik. Kita tak cerita pasal penyakit. Sebab ingat, orang tua-tua, musuh ni jangan disebut banyak kali sangat. Musuh jangan diulang-ulang namanya hari-hari. Jangan jadikan zikir nama musuh ini. Sebab itu kita kalau masuk hutan, orang tua-tua pesan, jangan sebut nama rimau. Jangan sebut gajah. 10 minit datanglah gajah itu. 10 minit datanglah rimau itu. Itu tak boleh. Hatta dalam Islam pun, Nabi SAW marah. Kalau kita sikit-sikit marah setan. Sikit-sikit maki hamun setan. Sikit-sikit sebut setan. Itu pun Nabi tak beri. Dalam satu hadis ada seorang sahabat bercerita, kuntu radifun Nabi SAW fa'atharat dabatuhu faqultu ta'isa syaitan. Sahabat bercerita, satu hari aku naik unta sama dengan Nabi. Tiba-tiba unta Nabi ni tergelincir. Lalu aku pun berkata,
atau terkeluar daripada mulutku menyebut perkataan, minta maaf, ni terjemahannya ta'isa ni memang ini terjemahannya. Apa maknanya? Ta'isa mana? Celaka. Celaka setan. Celaka punya setan. Begitulah kurang lebih. Bila Nabi dengar sahabat cakap begitu, apa Nabi respon? La taqul ta'isa syaitan. Kata dia, jangan kau sebut celaka kepada syaitan itu. Apa sebab? Fa innaka idza qulta zalika ta'azama. Kerana setan kalau diulang-ulang sebut kehebatan dia, ta'azama, dia jadi besar. Dia jadi dia jadi terus belagak sombong. Sebab kita menyebut kerana dia kita jadi begini. Hatta yakunu mithla baiti wa yaqulu biquwwati. Sehingga kata Nabi, setan tu nanti kalau kau kutuk dia, kau sebut nama dia, dia akan jadi besar. Sebesar rumah, kata Nabi. Maka apabila kau ditimpa satu-satu masalah, walakin qul bismillah, ini berlaku kerana izin Allah. Fa innaka idza qulta zalika tasaghara hatta yakuna mithla zubab. Bila kau kata kepada musibah itu ini kerana izin Allah, maka setan akan mengecil hingga sekecil lalat, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita malam ni tak payah cerita hal-hal penyakit-penyakit itu. Kita cerita hal santai-santai, cerita tentang keluarga sakinah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mengapa kita kena cerita hal keluarga? Sebab kehebatan seseorang, dia mesti bermula daripada rumah. Hebat macam mana pun orang, kalau rumah tangganya hancur atau berantakan, maka dia tidak boleh diiktiraf sebagai orang yang berjaya. Sebab itu majalah Fortune mengatakan, buat kajian, less than 10% daripada tycoon di dunia sekarang ini yang betul-betul mantap keluarganya. Tak ramai. Ada yang berjaya dalam bidang konglomerat korporat tapi keluarga berantakan. Anak-anak tak ke mana-mana, isteri ada boyfriend dan bagai-bagai lagi. Sebab itu bukan senang untuk melayari rumah tangga khususnya. Bukan sekadar dalam kita lah orang Melayu, bahkan seluruh dunia sama saja. Sehingga kan Mak Saleh orang putih dia ada satu ungkapan, first year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking and neither of them listening. Tapi fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Ini cakap orang putih punya, bayangkanlah punya payah menjaga rumah tangga. Masa mula-mula dia nak kahwin dulu, dia beli proposal ring. Bila nak menikah, dia beli wedding ring. Tapi bila dah 3-4 tahun kahwin, dia jadi suffering. Apa sebab jadi macam tu? Ini global. Kalau orang Melayu pula, mereka sampai membuatkan satu kata-kata, masa kahwin berkompang-kompang, lepas kahwin berlempang-lempang. Apa hal jadi begitu? Dan kalau kita membicarakan soal data dan fakta, ini memang membimbangkan kita. Apa sebab? Kalau kita melihat dalam konteks di Malaysia sekarang ini, terlalu banyak pasangan yang bercerai. Luar biasa sekali. Tiap-tiap tahun, seluruh jabatan agama di Malaysia mengumpulkan data, kita ada 150,000 pasangan muda yang berumah tangga. Kahwin ni tak boleh tidak, mesti dijalankan. Sebab itu walaupun sekarang kita dalam tempoh lockdown, partial lockdown, tapi SOP untuk pernikahan masih dibenarkan. Apa sebab? Orang nak kahwin. Kalau dia tak kahwin, dia datang penyakit lain lebih teruk pada COVID nanti kalau dia tak kahwin. Jadi tetap dibenarkan dengan peraturan-peraturan yang agak ketat. Tiap-tiap tahun pasangan kahwin ramai. Tak kira pandemik, tak pandemik. Tetapi menurut kajian JAKIM, ada 144,137 kes perceraian direkodkan dalam tempoh 10 tahun. Maknanya nisbah ada 70 kes perceraian satu hari. Dalam sebulan kita boleh dapat purata lebih kurang dalam 2,000 kes satu bulan. 6 tahun, 7 tahun dulu kes perceraian baru sekitar 40,000 lebih. Sekarang dah boleh mencecah 500,000 juta. Sebab itu apabila bersemaraknya budaya reunion, budaya gathering, budaya alumni dan macam-macam lagi, menambahkan lagi kemeriahan perceraian ini. Ini kita risaukan. Macam tuan-tuan yang duduk PKRC ni tak tahulah kot yang bujang-bujang bertemu jodoh di sini. Alhamdulillah. Itu lainlah ceritanya.
Tapi ini orang yang dah kahwin-kahwin ni, cinta platonik ini yang bermasalah. Sekarang kita di Jabatan Agama mencatatkan rekod daripada segi perceraian ni agak membimbangkan. Cerai ikut Seksyen 47, mana lafaz cerai ada 17,000 kes. Sekarang muncul pula cerai-cerai yang dulu tak ada rekod di mahkamah. Sebagai contoh, cerai misalnya khuluk. Khuluk ni cerai tebus talak. Dulu mana ada? Dulu kita biasa dengar cerai fasakh. Cerai fasakh ni dalam 5,000, 6,000 kes satu tahun. Cerai fasakh ni maknanya isteri minta cerai kepada suami, suami tak ceraikan, tak nak ceraikan. Dia mohon ke mahkamah minta fasakh. Dan dalam mahkamah dia ada 19 perkara yang dia boleh gunakan dari sudut perundangan untuk menceraikan suami isteri itu. Antara yang perkara yang boleh menceraikan suami isteri pihak mahkamah boleh ambil adalah kalau suami tidak bertanggungjawab atau suami itu dipenjara pun boleh juga. Dia ada peraturan-peraturan dia lah. Begitu juga cerai ta'liq. Itu biasa dulu cerai ta'liq banyak. Cerai ta'liq ni cerai syarat. Macam tuan-tuan perempuan masa nikah dulu kan ada cerai ta'liq. Sekiranya saya meninggalkan isteri saya 4 bulan hijrah, betul-betul sebarang khabar berita atau tidak ada menjawab WhatsApp dan sebagainya. Sekiranya dia pergi ke mahkamah, maka bayar sikit, jatuhlah talak satu dengan nilai RM1. Itu cerai ta'liq. Artinya kalau dia tak bertanggungjawab, terus boleh mohon cerai. Itu biasa. Tapi sekarang dah muncul baru. Cerai khuluk ataupun tebus talak. Apa makna cerai khuluk ataupun tebus talak ni? Walaupun sedikit, tak sampai 100 kes. Tapi kewujudannya membimbangkan kita. Tebus talak ni bermakna, isteri kita, na'udzubillah, dia jumpa semula dia punya boyfriend. Ini banyak dengan alumni, gathering, reunion, WhatsApp group macam-macam. Dia jumpa semula dia punya boyfriend. Boyfriend dia pun jatuh cinta balik, dia panggil cinta platonik ni tadi. Kemudian mereka pun berhubung-hubung balik, berbalai mesej, harinya berjumpa, harinya jatuh cinta semula. Maklumlah, first love. Akhirnya gerung-gerang, dia dah nampak suami, dia dah macam muka rimau, dia dah nampak suami, dia dah tak suka dan bagai-bagai. Lalu dia nak mohon cerai. Tapi atas dasar apa si suami nak menceraikan? Tak ada kesalahan. Nafkah semua cukup. Apa lagi kekurangannya? Rupanya si perempuan ini, dia dah ada boyfriend. Dia dah ada kekasih gelap. Dia nak kahwin dengan bekas kekasih dia. Anak-anak pun dia dah tak pandang lagi. Suruh suami lah jaga. Dia dah buta matanya kerana cinta. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan? Bawa ke mahkamah, kita buat tebus talak. Tebus talak ni adalah si boyfriend bayar jumlah tertentu kepada suami untuk mengambil isteri kita. Berapa jumlahnya? Ikutlah berapa rasa kadar nak minta. 1 juta boleh, tak ada masalah. Minta 1 bilion pun boleh, tak ada masalah. Tapi bukan kita yang menentukan. Mahkamah akan menentukan. Mana kita punya lawyer, suami beritahulah, nenek campur jatuh maruah lagi, jatuh standard, bagai-bagai. Saya nak 1 bilion. Justify lah. Apa sebab? Dulu tak ada benda ini. Tapi sekarang sudah bersemarak. Apa sebab? Why? What is the because? Kerana bersemaraknya budaya WhatsApp group, alumni, reunion dan bagai-bagai. Bukan kata tak boleh. Tidak. Benda-benda ni dalam agama, buatlah apa saja tetapi sederhana sajalah. Kalau sampai dah lupa kepada tanggungjawab, yang itu boleh merosakkan. Saya bawakan angka-angka ini sebagai nak perkongsian awal. Kenapa keluarga sakinah ni mustahak untuk kita bahaskan. Sekarang ni perceraian begitu mudah terjadi. Kadang-kadang kita baca dalam surat khabar, ada korang baca surat khabar lagi. Kita baca dalam ni lah, dalam media sosial. Kita tengok berita artis misalnya. Baru kahwin minggu lepas, dengar dah cerai. Kita pun heran kenapa jadi begitu. Di Jabatan Agama pun buat kajian. Kenapa jadi begitu? Pertama, kami boleh buat kesimpulan. Nombor 1, sebab orang semakin celik undang-undang. Dulu isteri-isteri mengaji tak tinggi. Pendedahan kurang. Jadi kalau dia bergaduh dengan suami, atau suami gantung tak tali, ataupun suami dia buat khianat pada dia, atau suaminya tidak adil, sibuk dengan isteri baru saja, isteri pertama dia buat endah tak endah. Jadi isteri ni tak tahu apa nak buat, dia menangis saja. Nangis je lah kerjanya siang malam, pagi petang, mengkak-mengkak mata.
Menangis, ngumpat. Menangis, ngumpat. Dia ngumpat suami dia depan anak-anak dan bagai-bagai. Ini dulu punya style. Tapi sekarang sebab dah ramai yang educated, rancangan-rancangan agama di televisyen, apa banyak cerita pasal undang-undang ini, jadi ramai wanita dah celik undang-undang. Bila suami samsing saja, dia akan jadi lebih samsing lagi daripada suami. Ini faktor pertama. Yang kedua, yang saya sebutkan tadi, gara-gara orang ketiga. WhatsApp group, sekolah, alumni, universiti, ataupun kita kerap sangat reunion ini, bukan tak boleh, hati-hati. Sebab itu Nabi pesan kepada Jabir radhiyallahu anhu, Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Sesungguhnya wanita itu bila dia datang, maka syaitan akan merupa-rupakan dia supaya nampak cantik di pandang mata. Itu Nabi menyebutkan. Bukannya orang perempuan tu dia pakai ilmu syaitan. Tidak. Ni syaitan punya campur tangan, dia akan nampakkan cantik. Orang tu sebenarnya tak cantik, tapi tak tahulah. Jadi nampak dia kita macam artis, macam pembaca berita, macam pramugari. Jadi cantik di mata kita. Maka apabila seorang daripada kamu tergoda dengan wanita yang bukan isterimu, maka baliklah ke rumah dan tenteramkanlah jiwamu. Kerana nafsu gejolak syahwatmu sedang mengganggu. Hadis Muslim. Maknanya benda ini sangat mustahab. Kita hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, konflik rumah tangga selalu berlaku. Ini nanti Ustaz Herman dan rakan-rakannya pusat perubatan boleh bantu. Tak boleh tidak ada campur tangan syaitan. Perceraian ini dia ada campur tangan syaitan juga. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW pernah cerita kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang di mana kedudukan syaitan, di mana lokasi dia. Arsyu iblis 'alal bahri yab'atsu sarayahu fa'azamuhum 'indahu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Iblis ni kata Nabi, singgah sananya ataupun dia punya ibu pejabatnya duduk di tengah laut. Laut mana tak dinyatakan. Yab'atsu sarayahu, daripada center di tengah laut itulah dia mengirim tentera-tentera dia. Fa'azamuhum 'indahu manzilah a'zamuhum fitnatan. Tentera setan yang paling tinggi pangkat adalah yang paling jahat sekali di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi setan ni dia ranking, dia ada grade. Macam orang kerjaan juga lah. Ada setan grade 41, ada setan 44, mangku 44 pun ada, setan jusasi pun ada. Dia ada grade-grade dia berdasarkan kepada tahap kejahatan dia. Apa tugasan yang iblis arahkan kepada syaitan-syaitan ini? Jabir menyambung dalam hadis lain, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Tiap-tiap hari kata Nabi, iblis akan buat roll call, dia buat perhimpunan. Dia buat perkumpulan, dia akan panggil anggotanya satu persatu. Fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Setiap syaitan ni dia akan beri report. Tuan, saya dah buat sekian. Orang ni pula, syaitan yang lain pula. Tuan, saya buat sekian. Semua report dan lapor kepada iblis. Tetapi apa jawapan iblis? Fayaqul ma sana'ta syai'a. Kata iblis, apa barang? Kerja yang korang buat ni semua tak ada harga. Demo tak kena barang. Ni semua belum sampai tahap lagi. Kalau setakat engkau goda orang curi motor ni, demo tak kena barang. Setakat curi kertas buku, demo tak kena barang. Ini benda biasa, kata iblis. Kamu tak buat apa-apa. Nothing, baby. Dan Nabi bercerita lagi. Wa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta faraktu bainahu baina ahli. Tiba-tiba kata Nabi, ada seekor syaitan, dia lapor kepada Tuan Iblis. Tuan, saya telah berjaya menjadikan suami isteri bercerai, Tuan. Dia mula dulu very loving couple. Dia couple 8 tahun masa sekolah, campur universiti lagi 4 tahun. Tiba dia kahwin 3 tahun, saya kacau. Sekarang dah bercerai, Tuan. Maka Nabi bercerita, Iblis bila dapat laporan itu, fayudnihi minhu. Daripada atas singgasana, dia turun ke bawah. Pergi ke tempat yang memisahkan antara
kepada setan yang berjaya memisahkan suami isteri itu. Wa yaqul ni'ma anta, kata Raja Iblis, ini baru betul, kata Iblis. Ini baru pekerjaan yang hebat. Engkau berjaya menggoda orang sampai orang bercerai-berai. Dalam hadis riwayat Abu Muayyah, maratan fayudnihi minhu, disebutkan dalam riwayat yang lain, Iblis mengajak pula setan yang berjaya cerai-beraikan suami isteri ini, mai duduk dekat aku. Dia duduk pada kedudukan yang paling dekat dengan bos dia. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu, kalau puan-puan misalnya, nanti kalau balik daripada PKRC, balik ke rumah, tengok suami nampak macam nak marah saja. Tengok dia muka macam singa, macam rimau, macam-macam, something wrong somewhere. Banyakkan berzikir dan bagai-bagai lagi. Sama juga tuan-tuan lah, balik pada PKRC, nanti kalau tengok isteri rasa tak ada apa-apa pun something wrong somewhere jugalah. Kena ada berbuat sesuatu. Kita khawatir ada gangguan daripada syaitan. Ini benda yang kita kena akui kewujudannya. Baik, kita tak nak cerita masalah. Apa solusinya? Senang saja. Solusi untuk membentuk keluarga sakinah, Allah Ta'ala ajar, rujuk Quran. Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Ta'ala sebut, aku jadikan, antara tanda kekuasaan aku adalah, aku jadikan kamu ni berpasang-pasang. Lelaki dengan perempuan. Sebab itu tak boleh laki-laki dengan laki-laki. Itu tak boleh. Kalau laki-laki dengan laki-laki, tak ada apa yang didapat. Perempuan dengan perempuan pun tidak ada apa yang didapat. Dia berpasang-pasangan. Tujuannya kata Allah, litaskunu ilaiha, supaya ada 3 perkara. Mawaddatan wa rahmah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Sinar kedamaian, saling cinta, saling kasih sayang. Diterjemahkan oleh ulama, sakinah, mawaddah, rahmah, arti kata ketenangan, timbang rasa dan pelbagai lagi. Tapi saya simpulkan begini, sakinah, mawaddah, rahmah ini, kalau digabungkan dia jadi satu perkataan. Sakinah kita ambil sa, mawaddah ambil ma, rahmah ambil ra. Digabungkan dia akan jadi samara. Apa makna samara? Samara ini yang membentuk kepada perkataan asmara yang kita gunakan dalam perbendaharaan bahasa Melayu. Maka petua mewujudkan keluarga sakinah adalah menghidupkan budaya asmara. Bukan budaya asrama. Budaya asrama letih pukul 11 tutup lampu apa pun tak boleh. Dia asmara dana. Soal. Apa asmara? Itu mustahak keluargakan Allah Ta'ala menyuruh kita ada sakinah mawaddah asmara ni. Apa sebab? Orang putih, ada satu Ahmad Saleh nama Tony Buzan. Dia banyak menulis buku untuk pendidikan. Katanya otak kita ni dia ada makanan dia. Ini yang kita makan apa untuk otot badan nak sadur bagai-bagai itu cerita lain. Otak pun dia ada makanan dia. Apa makanan untuk otak? Only dia panggil. Only. Singkatan ni lah. Akronimnya only. O katanya oksigen. Nombor 1. Makanan otak oksigen. Dia oksigen ni dia umpama minyak ataupun bahan bakar untuk enjin. Jadi otak ni dimerlukan pada oksigen. Jadi kita kena elakkan karbon dioksida dan juga pelambang kita punya otak fikir cara waras. Jadi pertama sekali oksigen. Yang kedua nutrition. Nutrition. Mana perlu ambil nutrien yang banyak untuk kita nak menghasilkan tenaga. Sebab otak kita ni, walaupun berat otak hanya 2% saja daripada badan, tapi dia perlukan 20% daripada darah yang mengalir ke seluruh tubuh badan. Dan dia perlukan 30% oksigen yang terdapat dalam aliran darah yang mengalir ke otak sebanyak 800 ml tiap-tiap minit. Itu yang kedua, N nutrition. Yang ketiga, L, love. Love ini asmara. Rupanya love, dia merangsang otak. Jadi lebih cerdik, jadi lebih pandai, jadi tak stres. Macam kita duduk di PKRC ke duduk mana-mana lah.
ataupun orang yang volunteer balik pada overseas bagai-bagai, memang stres, duduk begitu. Tapi kalau jiwanya penuh kasih sayang, otaknya tidak akan penat. Sebab love adalah makanan otak. Dan yang keempat, I, information, maklumat. Saya bertanya kepada aplikasi yang melakukan inisiatif begini untuk nak memberi informasi. Otak kalau tak ada informasi, dia jadi bodoh. Dan bodoh tak ada ubat. Mana ada ubat bodoh? Makan 3 biji jadi cerdik. Tak. Bodoh kena baca. Kena baca, kena kurang-kurang baca Quran. Ataupun membaca buku-buku. Kalau baca WhatsApp tak cerdik. WhatsApp banyak mengarut. Ya, la ilaha illallah, baca WhatsApp mana jadi cerdiknya. Baca buku atau mendengar penerangan-penerangan, information. Jadi only ni, dia adalah makanan otak. Justru itu love. Salah satu indikator di dalam keluarga Samara ini disebutkan oleh Allah sangat mustahak untuk kita janakan. Baik, bagaimanakah kita nak melihat indikator keluarga Samara? Ada 6, mana yang sempat kita bincang, tak sempat lain tahun lah kita sambungkan, penceramah yang lain boleh sambungkan. Indikator keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah, pertama sekali adalah mesti ada kebahagiaan financial. Kita manusia tak boleh lari daripada perlu kepada duit. Duit ni tuan-tuan, buat kata syair Arab, laisa bil mal kullu syai'in gagal wa bil fulus kullu syai'in lulus. Tak ada duit gagal, ada fulus lulus. Duit ni mustahak. Lepas itu duit ni, walaupun duit ni tak boleh beli tidur yang lena, tapi kalau tak ada duit tidur pun tak lena juga. Kalau tak ada duit ni pening kepala. Duit tak boleh beli kasih sayang. Tapi kasih sayang boleh hilang kalau tak ada duit. Don't play-play. Isteri kita, bukan semualah. Time kita dapat gaji, dapat bonus, dia punya sayang dia lain sikit. Dia panggil kita pun lemah lembut je. Bear, bear. Dia panggil kita. Bear tu bukan beruang. Mana dia orang Kelantan. Panggil bear lah. Bear. Bear. Nak minum gapo. Bear. Minum gapo. Bear. Panggil bear kita. Cuba kita time tak ada duit. Tak ada duit, tak apa. Buat pula perangai. Main telefon, tak bercakap dengan orang, tak bercakap anak-anak. Dia nak panggil bear. Tak ada. Panggil berok. Berok. Panggil berok. Kita dah lah duit tak ada. Buat pula perangai. Panggil berok. Duit ni dia boleh hilang kasih sayang. Sebab itu kebahagiaan financial mustahak. Sebab itu saudara-saudari sekalian, kalau orang Jawa, tak tahu si Gudang tak ramai, orang Jawa ramai Pantai Timur ya. Kalau orang tua orang Jawa dulu, dia kalau anak dia nak kahwin dengan orang, dia pesan mu Kelantan. Engkau nak kahwin dengan anak orang, anak perempuan orang, engkau kena ada 5 ngah, kata dia. Ngah pertama, ngomahi. Ngah yang kedua, ngingon ni. Apa makna ngomahi? Kau mesti mampu sediakan tempat tinggal. Kalau kau kahwin dengan anak orang, tak boleh tinggal, tak boleh sediakan tempat tinggal, tak payahlah kahwin. Simpanlah duit dulu. Ni orang tua-tua dulu, kena sediakan rumah dulu. Artinya tak boleh kita kahwin, lepas kahwin duduk bawah jambatan. Tak boleh. Bahkan dari segi hukum syarak pun haram hukumnya kita tidak menyediakan tempat tinggal yang boleh menutup maruah dan martabat isteri kita. Takkan tengah-tengah orang untuk nukar baju bagai-bagai. Tak boleh. Jadi mesti sediakan tempat tinggal. Yang kedua, ngingon ni. Apa makna ngingon ni? Mampu memberi nafkah zahir. Ada fulus, ada duit. Tapi ingat kepada para isteri, nafkah zahir ini adalah benda yang basic needs. Benda yang bersifat tak ada, mati. Benda yang bersifat aksesori tak masuk. Contohnya isteri, dia tidak boleh tuntut di mahkamah kalau suaminya, dia declare suami tak bertanggungjawab hanya kerana suaminya tak pasang estro di rumah. Itu dia tak boleh. Estro tak masuk keperluan. Tak perlulah kita nak buat aduan. Tuan Kadi, saya nak buat aduan. Suami saya dah buat cetong. Apa pula? Cinta separuh nyawa nak habis dah. Dah sepuku nyawa dah. Bukan separuh nyawa, suku nyawa dah. Saya tak dapat tengok. Asyik tengok dalam telefon. Tak daya dah membayar data. Dia tak tanggungjawab. Patutnya dia kena pasang astro di rumah. Contohlah. Mahkamah tak layan. Sebab ada je orang hidup tak ada astro di rumah. Ada orang hidup tak ada TV hidup. Artinya benda tu tak masuk. Dia aksesori. Sama juga aircon. Tak masuk.
Tuan-tuan duk PKRC nampak aircon bagai gaya. Oh, tak mudah lah rumah kita tak aircon begini. Pasal aircon. Tiba keluar PKRC mengadu pejabat kadis. Suami saya tak tanggungjawab. Kenapa pula? Tak pasal aircon. Aircon tak masuk. Ada je rumah orang tak ada aircon, hidup ni tak ada masalah. Aircon apa lagi? Netflix pun tak masuk lah. Yelah, Netflix pun kata tanggungjawab. Itu bukan tanggungjawab. Netflix bukan tanggungjawab. Apa lagi? Handbag tak masuk. Macam handbag ni bukanlah kita pada suami pun hadiahkanlah. Dia handbag ini dia tidak compulsory. Dia tak compulsory. Dia benda bukan wajib. Tapi dia benda yang kita sebagai penghargaan. Aksesori ataupun hajiat tahsinat. Itu saja dalam agama. Tapi tak boleh dibuat tuntutan. Itu jelas sangat ya. Kita berdoalah kepada Allah. Semoga Allah kurniakan kepada kita isteri yang tak membeli sangat. Kita berdoa begitulah. Membeli ni tak boleh nak cakap semua orang perempuan pun suka membeli. Tapi kita berdoa kepada Allah, moga dapat isteri yang jenis tak suka sangat membeli. Beli perempuan tak salah. Yang salah adalah kita beli benda yang tak ada faedah. Don't buy things that you don't need with the money that you don't have just to impress people that you don't like. Itu yang menyusahkan orang. Jangan beli satu barang sebenarnya kita tak ada nak pakai sangat. Barang tu pula kita nak beli tak mampu mana sebenarnya. Main kutu ke nak belinya. Dan kita niat nak beli pun bukan nak pakai sangat. Nak sakitkan hati orang yang kita tak suka. Lagilah tak bolehnya. Jadi itu boleh mendatangkan musibah, masalah. Jadi ini yang pertama. Kebahagiaan financial. Yang kedua, kata bijak pandai. Keluarga sakinah ini dia ada kebahagiaan. Minta maaf, ni cerita kita orang dewasa semua ya. Kebahagiaan seksual. Kebahagiaan seksual. Sebab itu balik kepada pesanan orang tua orang Jawa tadi. Kalau anak lelaki ni nak kahwin, ada 5 ngah. Kita dah sebut 2 ngah. Ngah yang ketiga kata dia ngayomi. Ngah yang keempat ngayemi. Ngah yang kelima ngeloni. Apa makna ngayomi, ngayemi, ngeloni? Ngayomi ni mampu beri perlindungan. Protection kepada isteri dan juga anak-anak. Maknanya anak-anak dan isteri bila kita balik daripada kerja, dia tidak merasakan balik dah raksasa ke rumah. Tak. Dia merasakan kita ni adalah Imam Mahdi lah, penyelamat kepada rumah. Bawa kebahagiaan, bawa keceriaan. Itu. Kemudian ngayemi. Ngayem ni mampu beri kedamaian. Dan yang terakhir tadi ngeloni. Ngelon ni kalau bahasa Jawa maknanya peluk. Peluk maknanya mampu memberi nafkah batin. Sebab itu minta maaf ni kita cerita sikit ya, keluarga sakinah kepada para isteri, ingat dalam enactment undang-undang keluarga Islam di negeri Johor, daripada berbelas-belas perkara dalam bab fasakh yang kita boleh mohon cerai daripada mahkamah, salah satu daripada perkara yang ditekankan dalam enactment negeri Johor, seorang isteri boleh mohon cerai di mahkamah kalau suaminya menghadapi satu keadaan yang dipanggil sebagai al-fucuq al-arwah. Boleh faham ya? Al-fucuq al-maut. Itu saya cakap Arab lah, terjemah lah Melayu sendiri. Tak faham juga macam mana nak terjemah ni. Al-fucuq al-arwah. Al-maut. Al-maut. Meninggal dah. Qalu inna lillah. Kata orang Pantai Timur, dah cetong sekarang bangga. Meninggal dah. Mati. Bukan mati orangnya, mati. Jadi boleh minta cerai. Sebab dalam Islam, kebahagiaan seksual adalah suatu yang dituntut dan menjadi kewajipan kepada mana-mana suami. Ini saya tak urai sangatlah, nampak ramai bujang-bujang lagi tu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, indikator untuk keluarga sakinah adalah kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan spiritual. Iaitu kita melaksanakan ibadah ini secara bersama-sama. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Semuanya dilaksanakan secara bersama. Sembahyang berjemaah. Baca Quran pun tadarus beramai-ramai. Puasa sunat, puasa 6 ada lagi masa kita ni Syawal ada balance lagi. Kita puasa bersama-sama. Dalam bahasa mudah menumbuhkan suasana agamis di dalam rumah kita. Sebab itu dalam suasana kita duduk pada masa
circuit breaker ni ataupun PKP ni banyak hikmahnya. Kita boleh wujudkan keindahan beragama dalam keluarga. Saya ingat tahun lepas Ramadan, ramai di kalangan saudara-saudara semua jadi penceramah, jadi imam semua di rumah. Imam interim di rumah masing-masing. Isteri jadi makmum, anak jadi makmum. Tahun lepas, tahun ni ada yang suruh buka tarawih di rumah. Alangkah indahnya suasana itu. Dan anak-anak kita pun nanti lagi 10-20 tahun dia akan kenang lah. Macam mana ayah dia masa dia orang kecil-kecil jadi imam. Surah yang sama seminggu. Izaja. Apa izaja. Anak pun hafal dah. Anak mula-mula hafal lagi Fatihah boleh ikut lagi. Izaja pun boleh hafal. Dah ayahnya itu je yang baca. Ini kenang-kenangan. Mudah-mudahan tuan-tuan masa duduk fikir sini hafal lah sikit surah panjang. 1-2 muka jadilah. Ini kalau tolak jadi imam ni kemek nanti ni. Lepas tu hafal lah sikit surah-surah. Kalau musim-musim nak kiamat ni, apalah surah Kahfi 10 ayat pertama ataupun 10 ayat yang terakhir. Biasanya 10 ayat pertama lah. Sebab Nabi sebut nanti kalau Dajjal dah turun, atau orang yang dia tak boleh kacau, yang hafal surah Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi dah hafal lah. Bila lagi ada masa yang kita duduk sini, masa ni lah boleh menghafal sikit. Surah Al-Kahfi. Tapi kalau ayat kursi pun tak hafal, lupa kalilah ayat Kahfi, surah Al-Kahfi. Ayat kursi pun tak ingat dah macam mana nak hafal surah Kahfi. Ada dulu saya ingat. Ada orang tanya ni Ustaz Iman ni bolehlah bagi ilmu dia sikit. Dia benda-benda tak nampak, benda-benda gaib ni. Dia takut dengan bacaan-bacaan Quran ni. Dia takut dengan bacaan Quran. Jadinya ada orang, dia cerita. Saya Ustaz, saya hafal ayat kursi. Tapi dia cerita ni dia balik ke Pantai Timur daripada Johor. Ikut jalan Jemaluang. Tuan-tuan tahulah jalan Jemaluang tu jalan penuh kan kubur Jepun ni dulu-dulu situ. Jadi dia lalu tengah malam. Dia kata sampai di satu tempat, saya tak sebut lah di mana kan tuan-tuan takut pula lalu situ. Sampai di situ dia kata nampak satu benda melentang tengah jalan. Tinggi katanya, nampak kaki berbulu-bulu. Jadi dia kata sampai situ Ustaz, saya pun cuba baca ayat kursi. Tak keluar ayat kursi Ustaz. Pada ayat kursi tu dia hafal tu. Tak keluar ayat kursi. Habis awak baca apa? Tak tahulah saya usolli fardu zuhri, usolli fardu isya. Macam-macam baca. Dia kata tak keluar langsung ayat kursi. Dia tanya saya apa hal dia tak boleh keluar ayat kursi. Oh dia pun katalah hantu tu power. Bukan hantu tu power. Sebab kamu hafal ayat kursi tu hafal semata. Tidak dihayati, tidak dijadikan amalan. Jadi benda tu bila on the spot kita perlukan, dia tidak keluar. Dia tak keluar. Jangankan ayat kursi Fatihah pun kalau tak diamalkan betul-betul, tak keluar ketika nak membacanya. Tak keluar. Hatta azan. Jangan main-main. Orang jarang azan. Cik, tolong azan sekali. Boleh? Pupuk pegang mikrofon. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bunyinya. Sebab jarang amal. Jarang amal. PKRC ada yang nak azan. Jangan lupa pegang skrip. Pegang skrip. Takut terlupa. Bunyi takbir raya sekian. Allah Ta'ala bunyi nanti. Sebab apa jadi begitu? Jarang diamalkan. Sebab itu ayat kursi pun kena amal. Surah Kahfi ni pun elok hafal dan kita amalkan. Nanti dah hafal, dapat amalkan. Kau takdir jumpa Dajjal, bacakan. Cairlah Dajjal tu. Dia tak berani dengan kita. Ya. Jadi, mari kita tumbuhkan budaya agama di rumah kita. Nanti balik nanti, antara yang kita boleh buat dengan keluarga, semayam berjemaah. Tuan-tuan nak semayam masjid musim-musim sekarang ni, memang susah sikit. Masjid kita masih lagi, yalah kita mengambil langkah berhati-hati untuk menjaga masalah yang lebih besar lagi. Jadi kita terpaksa berkorban seketika. Tak apa, semayanglah di rumah. Sebab itu kita melihat dalam Quran sendiri, Nabi-Nabi terdahulu pun antara doa yang mereka panjatkan kepada Allah adalah supaya menjadikan anak cucu mereka orang yang semayang. Dia berdoa pada Allah. Bukan untuk diri dia saja, anak cucu dia. Mungkin tuan-tuan yang rajin semayang sekarang ni, bukan sebab kita baik. Mungkin sebab atuk kita dulu doakan kita. Nak kata baik, itu kan baik sangat. Tapi semayang, Alhamdulillah lah, tak ada lah, tinggal saja. Bukan kita baik kerana doa orang tua kita. Jadi kita pun doa kepada Allah
jadikan isteri kita, anak-anak kita jaga sembahyang. Tengok doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang sentiasa mendirikan sembahyang. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, terimalah segala doaku. Surah Ibrahim ayat yang ke-40. Begitu juga pesanan Luqmanul Hakim yang Allah rakamkan dalam Quran. Dia pesankan kepada anaknya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang, suruhlah buat baik, janganlah kamu buat perbuatan mungkar, bersabarlah atas segala ujian yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara yang dikendaki diambil berat untuk kita melakukannya. Jadi nombor satu sekali, jagalah sembahyang. Percayalah tuan-tuan, suami isteri kalau sembahyang berjemaah tak tinggal, payah nak bergaduh, payah nak berkelahi. Percayalah, ni betul. Apa sebab? Suami kalau jadi imam, isteri jadi makmum, penghormatan tu akan lebih. Ada orang pernah tanya, macam mana Ustaz? Dia tu suami driver ambulans, isterinya doktor. Tak balance dari segi grade kerja tak sama, gaji tak sama, macam mana isteri nak hormat pada suami? Dah. Isteri akan tetap hormat pada suami walau grade-nya lebih rendah, gajinya lebih sikit, selama mana si suami itu jadi imam di rumah. Sebab bila dia jadi imam, dia akan jadi pemimpin. Dan orang yang sembahyang jemaah memang payah nak bergaduh. Contohlah ya, suami isteri. Katakanlah kita suami isteri adalah masalah-masalah tertentu di rumah, kita bergaduh misalnya. Gaduh pula. Contoh maghrib kita sembahyang berjemaah. Habis sembahyang berjemaah, kita pun siapkan makan. Suami pula dia menontonlah berita ke apa sebagai contoh. Selepas pada itu, dalam dia nengok TV, nengok berita tu adalah sedikit pergaduhan. Maka dalam pergaduh-gaduh, orang ni bodohkan dia, orang ni bodohkan dia, macam-macam, jagulah perselisihan faham. Tapi disebabkan mereka ini adalah orang yang sembahyang berjemaah. Habis saja tengah-tengah mereka bergaduh, masuk isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami pun pesan, okey, gencatan senjata, jom sembahyang. Suami jadi imam. Allahu Akbar, sembahyang isyak. Isteri ikut. Habis saja sembahyang doa. Lepas doa, salam, cium tangan. Kalaulah si isteri tu tadi, lepas sembahyang, salam, cium tangan. Kalau lepas dia cium tangan, dia buka saja telekung, dia sambung semula bergaduh, itu memang keturunan ahli gusti betul tu. Kalau dia sambung balik bergaduh. Logiknya, tak ada dah, habis dah. Let bygone be bygone. Dah cium muah, gaduh apa lagi? Bayang kalau 5 kali satu hari dia buat begitu, ada atau tidak peluang bergaduh? Jawapannya tidak ada. Sebab itulah agama menyuruh suami isteri makan bersama, ibadah bersama, bekerja bersama, berkomunikasi secara terbuka, tidak ada yang tertutup. Maka ini yang membentuk sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Ingat, suami-suami balik nanti sembahyang di rumah jadi imam. Biar isteri ikut, percayalah boleh membuahkan keseronokan dalam rumah tangga. Puan-puan pula balik rumah jangan jadi imam pula dah, terbalik pula. Awaklah jadi makmum. Saya tengah semangat ni, janganlah begitu. Tetaplah juga jadi makmum. Cuma ni saya nak kongsi, takut kebetulan ya, ramai orang sekarang sembahyang di rumah. Jadi bila sembahyang di rumah, kita kena ingat, sembahyang di rumah ni, fiqah dia tak sama dengan fiqah sembahyang di masjid. Ada beza sedikit. Apa beza? Contoh, kalau kita sembahyang, ketika nak sembahyang, makanan terhidang, apa hukumnya? Contoh, tuan-tuan nak sembahyang, tiba-tiba pihak PKRC dah sediakan makanan. Ketika itu tuan-tuan nak sembahyang ke nak makan dulu? Dalam fiqah, kita kena makan dulu. Makan dulu. Iza hadar al-asya' wa uqimatis salat fabda'u bil asya'. Jika waktu sembahyang sudah masuk dan makanan telah disediakan, mana serentak, Nabi suruh utamakan makan dulu. Apa sebab? Kalau kita sembahyang dulu dan keadaan makanan dah ada, apa jadi pada sembahyang kita? Ada kualiti.
Apa sebab? Makanan dah berbau-bau. Kalau goreng ikan masin, satu dewan stadium tutup tu dah bau ikan masin. Bayangkan. Bagaimana nak khusyuk semayang? Perut berak. Tak khusyuk semayang. Jadi, ada kaedah fiqh, kalau makanan dah sedia, mesti makan dulu. Kalau di masjid lain, di masjid katalah kadang kita ceramah maghrib isyak. Lepas isyak ada jamuan. Ni cerita jamuan ni cerita masjid 2020 BC ni, before COVID punya zaman ni. Jadi kita kadang tengah belum sembahyang isyak, makanan dah sedia. Patutnya kita sembahyang isyak makan dulu. Tapi sebab di masjid kita ikut jemaah. Kalau jemaah kata, Ustaz kita makan dulu, makanlah. Ustaz kita sembahyang. Kita minta izin kepada jemaah. Tapi di rumah tak. Nanti kalau tuan-tuan sembahyang di rumah, katalah habis sembahyang maghrib berjemaah, sementara nunggu isyak, tengok berita pukul 8, isteri pergi masak. Dia siap dinner, dia hidangkan. Ketika dia hidang, masjid dekat rumah azan, isyak. Kita ketika itu disuruh makan dulu, jangan sembahyang dulu. Kalau sembahyang juga Ustaz, apa jadi? Confirm tak khusyuk. Apa sebab? Kita sembahyang dengan isteri. Lauk ada atas meja. Isteri pula goreng ikan masin terubuk Sarawak. Benda rare. Kalau goreng tu lepas gudang tu sampai ke mana boleh bau. Sampai ke Taman Saintek apa semua bau semua. Jadi kita pun duduk dalam rumah. Bau ikan masin satu. Semayang jadi imam isyak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah semayang, melintas kucing. Kucing pula, kucing jiran. Bukan kucing kita. Kucing kita makan periskih. Kucing jiran. No. Masuklah rumah. Mata terbuka. Nengok saja kucing tu lalu. Bila kucing lalu, saya berkata-kata, alamak, kucing masuk pula dah. Isteri aku goreng ikan. Kucing makan ikan. Alamak, habislah ikan aku. Nampak? Baru rakaat pertama. 1 down, 3 rakaat to go. Jadi macam mana nak syok? Sudahlah kucing masuk pula dah. Kita berdua semayang. Tiba terdengar pula si kucing tu panjat pula meja. Gedebuk. Sudah habis. Habis. Ikan aku memang habis. Ini jam habis. Isteri kita pula orang bandar. Tak tahu sangat. Dia tutupnya tudung saji tu patut alas sikit dengan benda berat. Tarik di kucing. Habis jatuh. Dengar cukup memang cakap. Kongkak. Habislah ikan aku ni. Habis. Kita baru rakaat pertama. Macam mana aku nak halau kucing ni? Akhirnya dia pun baru teringat. Aku kan imam. Imam kan kuasa kita ada. Dia naik rakaat kedua, dia ubah strategi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nak ngalau kucing? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Pening lain macam kiraat imam malam ni. Dia jarang benar tengok kiraat begini ni. Bukan kiraat nak ngalau kucing. Bapa jadi gitu? Sebab fiqh tak faham. Sebab tu ingat, kalau di rumah makanan dah sedia, makanlah dulu. Kecuali maghrib pukul 7 suku. Kita belum sembahyang asar. Balik daripada main bola misalnya sampai rumah pukul 7. Asar tak sembahyang lagi. Lagi 10 minit nak maghrib. Baru nak keringkan peluk, mak siap makan. Mainlah makan. Kita pun fikir, betul je, baik makan dulu. Sebab ustaz pun pesan, kalau makanan sedia, kena makan dulu baru sembahyang. Itu tak boleh, sebab engkau belum sembahyang asar lagi. Jadi sembahyang asar dulu. Yang ini untuk waktu yang luas. Ya. Baik. Yang keempat, indikator keluarga sakinah adalah kebahagiaan moral. Ustaz Herman kalau nak tamatkan, Kang, enter frame saja. Kalau enter frame tu saya tahulah nak tamat lagi awak tak enter frame, kawan tak tahu lah. Baik, yang keempat, kebahagiaan moral. Apa makna kebahagiaan moral? Pertama sekali, gawilah isteri itu dengan cara yang baik, cara yang makruf. Hayatilah kembali perjanjian perkahwinan yang kita buat ketika mula-mula nak mengambil dia sebagai pasangan hidup kita. Sebab itu Nabi pesan nikah adalah janji yang paling berhak untuk kita penuhi.
ahakkus syuruti an tuwaffu biha mastahlaltum bihil furuj. Janji yang paling berhak untuk kita tepati adalah janji yang kita lafazkan ketika nak mengambil dia sebagai pasangan hidup kita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab itu kita dan isteri, kita saling perlu memerlukan. Seperti pakaian dan orang yang memakainya. Bagaikan sampin dengan baju Melayu. Bagaikan songkok dengan butang. Dia semua ada keterkaitan satu sama lain. Hubungan antara kita, bahkan dengan anak-anak pun, dah saling perlu memerlukan seperti aur dengan tebing. Sebab itu dalam Quran ketika menggambarkan hubungan suami isteri, Allah Ta'ala sebut, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun antum libasul lahun. Sesungguhnya isteri kamu adalah pakaian-pakaian kamu. Allah Ta'ala memberikan perumpamaan. Isteri dan suami umpama pakaian. Apa fungsi pakaian? Fungsi pakaian ada 3. Pertama, menutup aurat. Yang kedua, melindungi kita daripada cuaca. Macam tuan-tuan duduk di tempat sejuk. Sebab tak tahan sejuk, kita pakai sweater. Kita pakai jaket misalnya. Pakaian itu untuk melindungi cuaca. Ataupun kita pergi ke musim panas misalnya. Di luar negara musim panas. Jadi kita pakai baju pagoda saja. Pakaian disesuaikan dengan cuaca. Dan sifat pakaian yang ketiga adalah perhiasan. Maka di sini kata ulama, Allah nak kita dalam hubungan suami isteri mesti ada 3 konsep ini. Pertama, suami dan isteri mesti saling menutup aurat. Apa artinya? Menutup kekurangan. Jangan diheboh-hebohkan, jangan diceritakan isteri kita. Suami tidak bercerita kekurangan isteri kepada orang lain. Isteri tidak pernah bercerita kekurangan suami kepada orang lain. Dan begitulah seterusnya. Jangan diceritakan. Ramai di kalangan orang sekarang ni dia mengadu domba. Ada orang mengadu hal suami isteri di Facebook, di wall. Cakap suami dia begitu, tak boleh. Kekurangan tu perlu kita tutup. Umpama pakaian yang menutup aurat kita. Jadi tutuplah. Lepas tu orang tu pesan, kalau makan bayam, diam. Bilang aja makan ayam. Apa artinya? Kalau kita balik kampung, mak tanya, macam mana kau sediakan kau bagus tak? Makan cukup tak? Dalam hati cukup apa hari makan Maggi, makan bayam, makan bayam. Tapi sebab mak tanya, okey semua, okey makan ayam. Hari-hari makan ayam. Kalau makan bayam, diam, kata orang tu. Artinya tak ceritalah keburukan suami. Suami pun sama. Jangan dijaja-jaja ke sana kemari masuk dalam status Facebook, Instagram, cerita keburukan isteri itu tak dibenarkan. Yang kedua, suami isteri mestilah melindungi. Melindungi maknanya tidak pukul, tidak dera, tidak seksa kepada isteri. Maaf, statistik penderaan atau kes deraan rumah tangga di Malaysia ni, Negeri Johor Darul Tazim duduk nombor paling tinggi penderaan rumah tangga, deraan isteri khususnya. Jadi ini perlu kita ambil perhatian. Dan Duli Yang Maha Mulia Tunku Mangkutu Johor pun pernah bertitah berkenaan tentang kegusaran baginda, berkenaan tingginya statistik penderaan ini. Jadi yang kedua, lindungilah. Isteri kita ni bukan macam papan skateboard. Belum main di bubur minyak macam-macam, dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukannya macam bola sepak. Belum main belum main dipegang-pegang dan main ditendang pula sekuat-kuat hati. Isteri kita jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Itulah isteri. Sebab isteri ni macam jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Itu isteri. Jadi hargailah mereka. Dan terakhir, suami anak sini mesti macam pakaian tadi, perhiasan yang kita ada barang. Bagi contoh kita yang ada golongan have, golongan kayangan, kalau pakai selipar mahal, selipar Prada, nak tunjuk ke orang kan. Kalau orang tak nampak macam mana ustaz, seret-seret selipar, dia jalan setapak, dia sorongkan selipar sampai jalan ke depan. Apa tujuan? Nak nampak gambaran Prada, tak apa, nak tunjukkan. Orang baju poket, taruh Mont Blanc. Bila kita pen, penutupnya ada, pen dah hilang, mana sapu dia kotor. Penutup pun penutup lah. Sebabkan Mont Blanc, kita ada rasa bangga nak tunjuk.
Sama juga isteri, kita ada rasa bangga nak bawa ke tengah, ke tepi dan sebagainya lagi. Yang penting hadirin-hadirat, walaupun banyak nak diterangkan masa kita tak mengizinkan, maka dalam kita nak wujudkan keluarga sakinah ini, peganglah pada satu kaedah, we do the best, let God do the rest. Buat sesuatu yang terbaik, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Herman Sudil dan juga rakan-rakannya yang telah berjaya mengajukan program kita pada malam ini. Tahniah kepada Dr. Muhammad Fatih Zaki, pengarah PKRC, kepada Puan Farah Faridah selaku CEO Pertubuhan Ihsan Johor dan rakan-rakan dan seluruh tugas barisan hadapan frontliner kita di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di stadium tertutup Pasir Gudang ini yang telah berjaya amanah dengan begitu baik sekali. Mudah-mudahan segala amalan kita ini Allah kurniakan sebagai pahala yang berlipat kali ganda sebagai bekalan kita di alam satu lagi. Marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa. Saya mengambil kesempatan nak memanjatkan sedikit doa kepada Tuhan khususnya semoga Allah beri kepada kita tenang, bahkan keseronokan pula duduk di PKRC ini, dan jangan lama-lama kalau boleh kita nanti ada yang dapat jodoh pula, alhamdulillah ada pula kita apa saja yang berlaku. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq baladana Johor ta'zim khasatan wa sayra biladil muslimin amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadhha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam wa na'udzu billahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa'na kulla ta'bin syadid واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد وارفعنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية جهور دار التعظيم وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطف بك يا الله إنك على سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Sekadar itu kembali semula kepada Al-Fadhil Ustaz Herman Sudil. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Datuk Ustaz Badli Shah di atas penerangan, di atas perkongsian yang saya rasa begitu seronok sekali, Datuk. Dah lama tak dengar perkongsian Datuk ni. Alhamdulillah, walaupun tak dapat datang ke Johor buat masa PKP ini dah nak dekat 2 tahun, setahun lebih, tapi alhamdulillah kita dapat beronline di sini. Dan insya-Allah Datuk, mudah-mudahan nanti bila dah settle semua masalah COVID ini, jemput datang ke Johor lagi, try biryani gam Johor, try kacang pul Johor, try asam pedas Johor, Datuk, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dihormati lagi dikasihi sekalian, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Zaki, kepada Puan Farah, dan khusus juga kepada frontliners yang berada di PKRC Pasir Gudang ataupun di HSI yang membantu menguruskan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah di sana. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada rancangan-rancangan dan program-program yang lain. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita bertemu pada kesempatan yang lain tuan-tuan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.